بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmatnya, alhamdulillah, malam ni kita sekali lagi dapat bertemu di dalam rumah Allah Ta'ala ini dalam rangka kita menunaikan salat fardu maghrib dan isya berjemaah. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita, doa-doa kita ianya akan diperkenan pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, kita menyambung lagi pembacaan kitab Thimarul Jannah, terjemah bagi kitab Risalah Al-Mu'awanah. Pengarang adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Terjemah oleh Al-Syekh Idris Khayyat bin Haji Wan Ali Bakum Tu'jum Al-Fatani thumma Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Baik tuan-tuan, kita sambung lagi pada bab berkenaan dengan apa ni? Kita sambung lagi berkenaan dengan amalan-amalan solat sunat. Yang mana sebelum ni kita dah terang sampai hadis berkenaan dengan kelebihan orang yang mendirikan salat sunat duha. Dan kita sebut dalam hadis sebelum ni, yang mana kata Nabi SAW, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun
فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزيه ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. Artinya berpagi-pagi atas tiap-tiap tulang sendi daripada seseorang kamu sedekah. Maka tiap-tiap tasbih itu sedekah, Nabi kata. Tak tahu no? Tasbih sedekah. Dan tiap-tiap tahmid memuji Allah Ta'ala itu sedekah. Dan tiap-tiap tahlil adalah kalimat La ilaha illallah, sedekah dia kata. Dan tiap-tiap takbir itu sedekah. Perkataan Allahu Akbar sebut sedekah. Dan menyuruh dengan kebajikan, maknanya diajak orang buat kebaikan, sedekah. Dan larang daripada mungkar itu sedekah. Kemudian dan memadai ia akan dia. Tuan-tuan, memadai. Nah, semua perkara yang kita sebutkan tadi itu memadai ia dengan apa dia? Daripada demikian itu sekaliannya oleh 2 rakaat yang sembahyang ia daripada sembahyang duha. Tuan-tuan, jadi itu yang kita terang sebelum ni. Ni kelebihan. Yang ni adalah kita kata fadilah, kebesaran, kelebihan orang yang mendirikan solat sunat duha. Semua anggota tubuh badan dia dikira sebagai bersedekah. Baik. Malam ni kita sambung pada ibarat yang berikutnya. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, dan setengah daripada demikian itu. Tuan-tuan, maknanya sebahagian daripada sembahyang sunat itu. Tuan-tuan, sembahyang antara maghrib dan juga isya, dan sebanyak-banyaknya sembahyang tu. Tuan-tuan, yang ni sembahyang antara maghrib dan juga isya, sebanyak-banyaknya adalah 20 rakaat. Lepas daripada maghrib, sementara kita nak tunggu waktu isya, tuan-tuan, 20 rakaat. Manakala dia kata dan pertengahannya, yakni yang paling sederhana sembahyang sunat ni adalah 6 rakaat kita buat. Tuan-tuan, ini dinamakan sebagai solat sunat awabin. Sebagai solat sunat awabin. Makna awabin adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Dan dinamakan juga solat sunat ni adalah solat sunat ghaflah, iaitu sembahyang sunat orang-orang yang lalai. Tuan-tuan, pasal apa dia dinamakan kembali? Pasal apa dia dinamakan sebagai sembahyang orang lalai? Kerana tuan-tuan, maghrib ni disebutkan oleh ulama. Tuan-tuan, ni banyak dalam kutubus syafi'iyah, di dalam kitab-kitab syafi'i, bermazhab syafi'i. Antaranya kitab I'anatul Talibin ada sebut. Tuan-tuan, ada juga disebut di dalam Majmu' pun ada sebut. Tuan-tuan, juga disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, waktu maghrib ni dia adalah nasyiatul lail. Dia adalah permulaan bagi malam hari. Maka Nabi SAW sebut, seafdal-afdal sembahyang selepas daripada sembahyang fardu adalah sembahyang malam, kata Nabi SAW.
Tuan-tuan, jadi awal-awal malam itu adalah bermula daripada waktu maghrib. Maka pada waktu ni, kalaulah orang ni dia sembahyang ataupun dia melakukan apa-apa perkara kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu nama dia ni sembahyang apa ni, sembahyang awabin, orang yang balik pada Allah. Kemudian nama dia juga orang yang lalai. Pasal apa dia dinamakan sembahyang orang lalai? Kerana juga tuan-tuan, waktu ni awal-awal malam ni adalah waktu orang nak apa? Waktu orang nak tidur. Tuan-tuan, ni waktu orang asya, orang nak makan pada waktu malam. Ni waktu dia. Tuan-tuan, tapi waktu ni kalaulah ada orang yang boleh tinggalkan semua tu untuk dia beribadah kepada Allah Ta'ala, maka dia mendapatkan kekhususan, dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita ucapkan tahniah lah bagi orang yang boleh mai sembahyang maghrib berjemaah. Lepas-lepas itu dia boleh sembahyang sunat, kemudian dia boleh dengar kuliah sampai pada waktu Isya. Tahniah. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana orang ni dia termasuk dalam ayat yang disebut oleh Allah Ta'ala, tatajafa junubuhum anil madaji'. Mereka meninggalkan belakang mereka daripada tempat tidur mereka, kata Allah Ta'ala. Dan termasuk orang-orang yang dia mengimarahkan waktu antara maghrib dan juga Isya ini. Pasal apa? Dia adalah permulaan bagi malam tersebut. Macam tu. Tuan-tuan, jadi dia kata kat sini, dan setengah daripada demikian itu adalah sembahyang antara maghrib dan Isya. Dan sebanyak-banyaknya, kalau nak buat banyak, 20 rakaat. Dan pertengahannya adalah 6 rakaat. Tuan-tuan, tapi kalaulah waktu maghrib ada kuliah maghrib, maka yang paling afdal antara sembahyang sunat dengan mendengar kuliah, dengar kuliah afdal lagi. Tuan-tuan, jadi kita kalau beramal ni nak kena tahu cara juga. Jangan kita beramal ya. Tuan-tuan, sebab itu disebutkan di dalam hasyiah tafsir Al-Jalalain. Tuan-tuan, dalam hasyiah As-Sawi, tuan-tuan, katanya Imam Sawi, orang yang nak beribadah perlu kepada ilmu, dan orang yang berilmu dia perlu kepada amal. Maknanya dia jalan dua-dua sekali. Dia tak mestinya orang ni dia berilmu saja, amal tak ada, tuan-tuan, sia-sia. Orang ni dia beramal sahaja, kemudian ilmu tak ada, pun sia-sia juga. Dan sebab itu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Arsalan rahimahullahu ta'ala dalam matan Zubat dia. Tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata fa'mal walau bi'ushri kazzakati takhruj binuril ilmi min zulumati. Tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata, kalaulah kamu ada ilmu 10, amalkanlah walaupun 1 sahaja. Satu sahaja beramal. Dia kata ada ilmu, amal. Tuan-tuan, orang yang beramal dengan ilmu, kata Imam Ibn Arsalan rahimahullahu ta'ala, dia akan keluar daripada kegelapan-kegelapan asbab daripada cahaya ilmu. Tuan-tuan, jadi kita kalau nak beramal, pastikan kita ada ilmu. Tuan-tuan, jadi kalau ada majlis kuliah, kita masuk kuliah. Kalau waktu maghrib tiba-tiba diumumkan malam ni
ada ustaz tak boleh nak mai mengajak malam ni. Takkan kita nak duk sembang apa ni kat kursi ke, ataupun kita nak start motor balik terus ke. Tuan-tuan, buatlah sembahyang apa ni awabin ini 20 ataupun 6 rakaat. Tuan-tuan, sembahyang ni adalah sembahyang yang diamalkan oleh para ulama. Tuan-tuan, sembahyang ni adalah sembahyang yang diamalkan oleh sebahagian daripada tabi'in. Mereka beramal dengan sembahyang sunat ni. Tuan-tuan, no? Dan kelebihan dia, tengok dia kata apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dia kata apa? Man shalla bainal maghribi wal isya'i. Dia kata raka'ataini banallahu lahu baitan fil jannah. Dia kata, dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man shalla ba'dal maghribi 6 raka'atin la yatakallamu bainahunna adalna lahu ibadata 12 sanatan. Dia kata, dan tengok ni hadis Nabi. Dia kata apa? Artinya, barang siapa sembahyang antara maghrib dan isya 2 rakaat ni, hadis tamu tadi, nescaya membina Allah baginya akan satu bilik di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tu hadis yang pertama. Kemudian dia kata lagi 2 hadis. Hadis yang kedua, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa semayang kemudian daripada semayang maghrib, maknanya lepas daripada maghrib dia semayang 6 rakaat, tiada berkata-kata ia antaranya, dia tak bercakap apa pun antara maghrib dan juga isya, tak cakap apa. Tuan-tuan, dia terus mendirikan solat sunat 6 rakaat ni. Tuan-tuan, maka dia kata apa? Nescaya menyamai ia baginya ibadat selama 12 tahun. Dia kata, tuan-tuan, bila kita baca hadis ni, Allah, tuan-tuan, subhanallah. Tuan-tuan, kalau orang dulu-dulu mengaji kan, orang dulu-dulu mengaji ni, tok guru kata apa pun dia dengar ya. Tuan-tuan, lalu dia pun apa ni beramal je. Tuan-tuan, sangka baik dengan para alim ulama ini. Tuan-tuan, kita bersangka baik dengan apa yang disebut oleh pengarang kepada kitab ini. Tuan-tuan, saya nak sebutnya apa? Bila kita sebut macam ni, siapa semayang 6 rakaat lepas daripada maghrib, maka dia punya nilaian dia sama sebagaimana 12 tahun dia beribadat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, nak cakap macam mana? Nak tak nak kena abang juga lah. Tuan-tuan, nanti ada orang dia kata, amboi, 6 rakaat lepas apa ni maghrib. Lepas tu hadis ni pula hadis dhaif. Dia kata hadis ni hadis yang lemah. Dia kata, no, tiba-tiba beramai boleh dapat 12 tahun. Tuan-tuan, kita kata apa? Ya betul. No. Hadis ni, kalaulah kita cek dia punya status dia punya darjat dia lemah. Dia adalah hadis yang dhaif. Tuan-tuan, tapi kita tengok dia ni, hadis ni, dia ada di mana? Tuan-tuan, salah satunya dia berada di dalam Sunan At-Tirmizi. Dia ada dalam Sunan At-Tirmizi. Tuan-tuan, Imam Tirmizi, cara dia karang kitab hadis, tuan-tuan, semua kitab hadis ada cara nah. Baca hadis ni dia bukan setakat baca saja. Tuan-tuan, hadis tu dia ada dia punya manhaj, dia ada dia punya cara dia. Setiap daripada imam ada dia punya cara penulisan. Tuan-tuan, contoh kalau Imam Al-Bukhari, yang ni tuan-tuan, Sahih Al-Bukhari, yang tu dia punya rijal, dia punya perawi-perawi dia hanya diambil pada tabakat pertama dan tabakat yang kedua. Maknanya apa? Semua perawi-perawi yang boleh dipercayai. Dan sebab itu ulama menyatakan selepas daripada Al-Quran
kitab yang paling sahih adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Pasal apa? Tuan-tuan, susunan hadis dan semua hadis yang sahih melalui perawi-perawi hadis yang boleh dipercayai. Tuan-tuan, Imam At-Tirmizi dia masukkan semua hadis. Ada yang sahih, kemudian ada yang status dia hasan, ada yang status dia dhaif. Tuan-tuan, tapi Imam At-Tirmizi dia tak akan bawa masuk hadis di dalam kitab dia, melainkan bila mana hadis tersebut boleh dikatakan majoriti daripada ulama telah beramal dengan hadis tersebut. Tuan-tuan, jadi hadis yang kita duk baca ni ramai daripada ulama yang beramal dengan hadis tersebut. Tuan-tuan, sebab itu kalau kita tengok dalam kitab-kitab Syafi'iyah, tuan-tuan, mereka kata apa? Ini amalan ni diamalkan oleh tabi'in. Dia diamalkan oleh para ulama yang begitu ramai. Tuan-tuan, ulama beramal dengannya. Dan tuan-tuan kena tahulah, hadis dhaif ni bukannya kita tolak. Dia bukannya kita tolak. Tuan-tuan, ada hadis dhaif yang ditolak bila mana dia terlalu dhaif, bila mana dia nak sampai kepada maudhu'. Ya, yang tu kita tolak. Tuan-tuan, tapi kita tengok pula yang meriwayatkan dia daripada kitab hadis yang mana? Tuan-tuan, dia diriwayatkan oleh dua, daripada Sunan At-Tirmizi dan juga daripada Ibnu Majah rahimahumullahu ta'ala. Tuan-tuan, jadi tu apa ni kita kata berkenaan dengan status daripada hadis ini. Minta maaf lah, tuan-tuan, saya terpaksa cerita berkenaan dengan perbincangan untuk budak-budak yang mengaji agama. Tuan-tuan, patutnya kita mengaji kalau setakat orang awam ni mai ajak beramal cukup dah. Cukup dah. Kemudian ajak pada dia lepas fardu ain, cukup dah. Kalau tak nanti ni lah kan, macam ada orang kata lah kan, mengaji ilmu tauhid ni pening, dia kata. Pening, dia kata pening mengaji ilmu tauhid ni. Tuan-tuan, padahal mengaji ilmu tauhid yang dalam-dalam tu bukan untuk orang awam. Untuk orang awam ni, apa yang melepaskan dia fardu ain saja. Tuan-tuan, sehingga kan ulama kata apa? Kalaulah dia nak makan nasi ni, dia nak makan nasi ataupun apa-apa yang dia dapat, maka dia yakin yang dia dapat ni adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, lepas dah dia punya fardu ain dia. Jadi payah mana yang belajar tauhid payah ni? Tuan-tuan, perbahasan arat, jirim, kemudian suluhu tanjizil hadis, suluhu tanjizil qadim, kemudian lagi berat daripada tu kaedah yang dibuat oleh Imam Ar-Razi rahimahullahu taala. Kemudian masuk pula kepada ilmu kalam. Tuan-tuan, yang tu bukan untuk tuan-tuan, yang tu untuk kami semua. Jadi nak kena terang macam tu lah. Minta maaf. Saya kena terang. Pasal apa? Nanti ada dah tu pula, bila ada orang kata macam tu, lah sekali apa jadi? Jadinya kita tak beramal apa pun. Tak beramal lah sekali. Dan lah sekali tak ada amal, tak ada apa. Kemudian berjalan pula dengan manhaj yang salah. Allahu Akbar, rugi. Rugi kita punya omok kita. Baik, maka dia kata lagi. Dan setengah daripada sunat bangkit mengerjakan sembahyang antara dua isya yang tadilah, dan datang pada kelebihannya beberapa hadis dan athar, dan memadai ia akan dikau daripada demikian itu bahawasanya Ahmad Ibnul Hawari pernah berunding ia akan gurunya Aba Sulaiman rahimahumallahu ta'ala. Anda tengok ni perbualan di antara Ahmad Ibnul Hawari dan juga guru dia Abu Sulaiman rahimahumallahu ta'ala. Anda tengok apa yang mereka ni duk sembang. Tengok dia kata apa? Pada bahawasa puasa ia di siang hari ataupun bangkit sembahyang sunat
antara dua Isya. Tuan-tuan, Imam Ahmad Ibn Hawari tanya dengan guru dia Abu Sulaiman. Dia kata apa? Wahai Abu Sulaiman, antara aku nak puasa pada siang hari, puasa sunat, dengan sembahyang pada waktu malam, mana yang perlu didahulukan? Dia tanya. Tuan-tuan, maka jawab guru dia. Guru dia kata apa? Dia kata, maka berkata gurunya. Kata Abu Sulaiman kepada Ahmad Ibn Hawari, himpun olehmu antara keduanya. Tuan-tuan, maksud dia apa? Himpunkan dua-dua sekali. Kamu puasa sunat di siang hari, kemudian kamu waktu malam kamu dirikan pula sembahyang. Macam tu. Maknanya dapat dua-dua sekali. Puasa sunat dapat, kemudian sembahyang pada waktu malam pun dapat. Tuan-tuan, lalu apa kata Imam Ahmad Ibn Hawari? Dia kata, maka berkata ia, tidak aku kuasa, kerana bahawasa aku bila aku puasa, nescaya berbimbang aku dengan berbuka pada ini waktu. Dia kata, tuan-tuan, kata Ahmad Ibn Hawari, aku tak sanggup. Dia kata, aku dah lah puasa, kemudian malam pula nak sembahyang, waktu malam pula lagi, dan waktu dia tu pula adalah lepas daripada waktu maghrib, maka aku tak sanggup nak buat. Dan tak pasal apa? Kerana waktu tu aku nak buka puasa. Betul juga. Betul juga. Kita pun kalau dah apa ni puasa tu, tengok kita kalau puasa aku nak. Kita kalau pergi bazar ni, ayak saja pun 3 jenis. Puasa, kata puasa. Ayak saja 3 jenis. Lepas itu ayam pun 3 jenis. Ayam goreng, ayam bawang, kemudian ayam percik, 3. Tapi masa dia makan, kena tamar, kena segelas ayak habis. Tu dia. Dan jadi kata Ahmad Ibn Hawari, ya Allah, aku tak sanggup. Pasal apa? Kerana waktu tu aku nak makan. Nanti dah habis-habis makan, kalut nak mayam marib. Nanti lepas-lepas mayam marib tarawih, aku nak buat solat awabi ni, rasa tak sanggup. Tuan-tuan, bila melibatkan amal-amal sunat yang macam ni, ada kaedah dia. Kata Nabi SAW, khudhu ma tutiquna minal a'mal. Kata Nabi SAW, beramallah mengikut apa yang kamu mampu, kata Nabi SAW. Dan Nabi SAW kata, la tumallu hatta tumallu. Kata Nabi SAW. Nabi kata, kamu ambil amalan yang kamu sanggup untuk melaksanakannya, jangan kamu jemu, kata Nabi. Kenapa? Kerana Allah tidak akan jemu sehingga kamu yang jemu dalam beramal kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, jangan bagi kita jemu, jangan bagi kita malas. Ambil amalan yang kita mampu untuk istiqamah. Nabi sebut, Allah tak pernah jemu sehinggalah kamu jemu. Pada waktu tu Allah Ta'ala juga jemu dengan kamu. Dan jadi kita istiqamah ambil. Jadi kata Abu Sulaiman pada murid dia lagu mana? Dia kata, apabila engkau tidak kuasa, bila engkau tak mampu, dia kata, ialah amal sunat saja. Jadi dia kata, apabila engkau tidak kuasa, bahawa engkau himpun kedua-duanya, maka tinggallah puasa di siang hari dan bangkit olehmu sembahyang antara 2 Isya. Maka dia kata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati ba'dal maktubati salatul laili, kata Nabi. Artinya, bermula yang lebih afdal sembahyang itu kemudian daripada sembahyang fardu,
Tuan-tuan, ingat ni. Tuan-tuan, ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, tuan-tuan, selepas daripada semayang fardu. Tuan-tuan, semayang ni tak ada semayang yang lebih afdal daripada sembahyang fardu yang difardukan oleh Allah Taala. Kok mana yang fardu lebih besar pahalanya daripada hak yang sunat? Tuan-tuan, sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Bidayatul Hidayah. Kan mula-mula sekali kan apa ni Imam Ghazali sebut. Tuan-tuan, Imam Ghazali kata amalan yang wajib adalah modal. Nampak? Tuan-tuan, amal yang wajib Imam Ghazali kata ra'sul mal. Dia adalah modal kepada kamu. Tuan-tuan, orang yang meniaga maju apa semua ni, asai-asai dia daripada modal lah. Modal sikit ke, modal banyak ke, tak kira. Yang penting, dia buka perniagaan itu dengan modal dia. Tuan-tuan, jadi kata Imam Ghazali, yang wajib itu modal. Manakala yang sunat itu adalah keuntungannya. Tuan-tuan, jadi kata Nabi SAW, seafdal-afdal semayang selepas daripada semayang fardu adalah salatul laili, adalah semayang pada waktu malam. Tuan-tuan, jadi waktu malam ni bila permulaannya daripada waktu maghrib, tuan-tuan, sampailah kepada nak terbit fajar nanti. Kalau nak ambil yang paling baik, 1/3 malam. Tu orang lain tengah lena, dia bangun untuk semayang. Tuan-tuan, ala kulli hal, apapun juga kita beramal dengan apa yang disebutkan oleh tok guru kita ni. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الله أعلم.